Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di bab 4 termokimia bawah subtopik haba penetralan. Penetralan adalah tindak balas antara asid dengan base menghasilkan garam dan air. Ini adalah contoh persamaan kimia. Asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida akan menghasilkan natrium klorida dan air. Asid nitrik bertindak balas dengan kalium hidroksida akan menghasilkan kalium nitrat dan air. Begitu juga, asid sulfurik bertindak balas dengan natrium hidroksida akan menghasilkan natrium sulfat dan air. Natrium klorida, kalium nitrat dan natrium sulfat adalah garam. Dalam penetralan antara asid dan alkali, tindak balas sebenarnya berlaku antara ion hidrogen daripada asid dengan ion hidroksida daripada alkali untuk menghasilkan molekul air. Ini adalah persamaan ion tindak balas penetralan. Contoh, tindak balas penetralan antara asid nitrik dengan larutan kalium hidroksida menghasilkan kalium nitrat dan air. Ini adalah persamaan kimia tindak balas tersebut. Kita akan pecahkan asid nitrik di mana mengandungi ion hidrogen dan ion nitrat. Begitu juga dengan kalium hidroksida, terdapat ion kalium dan hidroksida. Dalam kalium nitrat terdapat kalium dan ion nitrat. Manakala air adalah molekul, tiada ion di dalamnya, kekal dalam bentuk molekul, di mana ion ada sebelum tindak balas dan selepas tindak balas, kita kata ia adalah ion pemerhati. Di sini, ion nitrat dan ion kalium adalah ion pemerhati. Oleh itu, persamaan ion yang terbentuk adalah ion hidrogen bertindak balas dengan ion hidroksida membentuk air. Dalam tindak balas ini, haba dibebaskan apabila 1 mol ion hidrogen bertindak balas dengan 1 mol ion hidroksida untuk membentuk 1 mol air. Tarifan haba penetralan ialah perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas penetralan antara asid dengan alkali. Penetralan adalah tindak balas eksotermik di mana haba penetralan antara asid kuat dan alkali kuat ialah negatif 57.3 kJ per mol. Semua tindak balas penetralan asid kuat dan alkali kuat boleh diwakili oleh persamaan termokimia berikut. Kita lihat haba penetralan antara asid monobase dengan alkali kuat. Asid hidroklorik dan asid nitrik adalah asid monobase. 1 mol asid hidroklorik atau asid nitrik menghasilkan 1 mol ion hidrogen apabila mengion dalam air. Ini adalah persamaan pengayunan asid hidroklorik. Ini pula persamaan pengayunan bagi asid nitrik. Oleh itu, haba penetralan antara asid monobase kuat dan alkali kuat selalu sama dengan negatif 57.3 kJ per mol. Asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida dan air, di mana haba penetralannya ialah negatif 57.3 kJ per mol. Begitu juga tindak balas asid nitrik dengan kalium hidroksida akan menghasilkan kalium nitrat dan air di mana haba penetralannya ialah negatif 57.3 kJ per mol. Bagaimana pula haba penetralan antara asid dui base dengan alkali kuat? Asid sulfurik adalah contoh bagi asid dui base.
1 mol asid sulfurik menghasilkan 2 mol ion hidrogen apabila mengayon dalam air. Ini adalah persamaan pengayunan asid sulfurik. Kepekatan ion hidrogen dalam asid sulfurik selalunya 2 kali ganda lebih tinggi daripada kepekatan ion hidrogen dalam asid hidroklorik atau asid nitrik dengan kepekatan yang sama. Apabila 1 mol asid sulfurik dineutralkan oleh larutan natrium hidroksida, 114.6 kJ tenaga haba dibebaskan kerana 2 mol air terbentuk. 2 mol air terbentuk, maka ia membebaskan 114.6 kJ haba. Walau bagaimanapun, haba yang dibebaskan oleh 1 mol air yang terbentuk masih 57.3 kJ seperti ditunjukkan di bawah. 2 mol air terbentuk membebaskan 114.6 kJ. Maka, 1 mol air terbentuk, ia membebaskan 57.3 kJ. Oleh itu, persamaan termokimia ditulis sebagai berikut. Asid lemah dan alkali kuat. Kita lihat bagaimana haba penetralannya. Haba penetralan antara asid lemah dengan alkali kuat adalah kurang daripada negatif 57.3 kJ per mol. Contoh, haba penetralan antara asid etanoik dengan larutan natrium hidroksida ialah negatif 55 kJ per mol. Ini adalah persamaan termokimia. Asid lemah masih wujud sebagai molekul apabila larut dalam air. Asid lemah mengayon separa dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen yang berkepekatan rendah. Contoh asid etanoik ialah asid lemah. Ini adalah persamaan pengayunan asid etanoik. Asid lemah masih wujud sebagai molekul apabila larut dalam air. Asid lemah mengayon separa dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen yang berkepekatan rendah. Contoh asid etanoik ialah asid lemah. Ini adalah persamaan pengayunannya. Sebahagian haba yang dibebaskan semasa tidak balas penetralan diserap oleh molekul asid etanoik untuk memutuskan ikatan supaya dapat mengayon dengan lengkap untuk menghasilkan ion hidrogen. Oleh itu, nilai bagi delta H selalunya kurang daripada negatif 57.3 kJ per mol. Haba penetralan antara asid lemah dengan alkali lemah adalah lebih rendah. Ini kerana lebih banyak tenaga diperlukan untuk memecahkan ikatan dalam kedua-dua molekul asid lemah dan alkali lemah supaya dapat mengayon dengan lengkap. Contoh haba penetralan antara asid etanoik dengan larutan amonia ialah negatif 51.5 kJ per mol. Sekiranya tangan kita terkena asid, kita digalakkan menetralkan asid tersebut dengan alkali. Mengapa? Hal ini kerana tidak balas penetralan membebaskan haba. Haba yang dibebaskan akan menambahkan kecederaan pada kulit. Terdapat dua rumus untuk menentukan haba penetralan, iaitu perubahan haba Q sama dengan MC theta, di mana M adalah jisim larutan, C muatan haba tentu larutan dan theta adalah perubahan suhu. Begitu juga dengan delta H sama dengan tanda positif atau negatif Q per N, di mana tanda positif dan negatif menunjukkan tidak balas eksotermik atau endotermik. Q adalah perubahan haba dan N ialah bilangan mol.
Kita selesaikan masalah penghitungan yang melibatkan haba penetralan. 40 cm padu larutan natrium hidroksida 0.5 mol per desimeter padu ditambahkan pada 25 cm padu asid nitrik 1 mol per desimeter padu di dalam sebuah cawan plastik. Keputusan eksperimen ditunjukkan di bawah. Suhu awal larutan natrium hidroksida ialah 28 darjah Celsius. Begitu juga suhu awal asid nitrik 28 darjah Celsius. Suhu tertinggi larutan campuran ialah 32 darjah Celsius. Soalannya, A. Larutan yang manakah berlebihan? B. Hitung haba penetralan antara larutan natrium hidroksida dengan asid nitrik. Kita buatkan dulu persamaan tindak balas. Natrium hidroksida bertindak balas dengan asid nitrik akan menghasilkan natrium nitrat dan air. Langkah pertama ialah menentukan bilangan mol. Bilangan mol natrium hidroksida sama dengan 0.5 darab 40 bahagi 1000. Kita akan dapat 0.02 mol. Manakala bilangan mol asid nitrik pula 1 darab dengan 25 bahagi dengan 1000, kita dapat 0.025 mol. Bagi menentukan yang manakah larutan yang berlebihan, kita akan lihat melalui persamaan ini, tindak balas natrium hidroksida dengan asid nitrik adalah 1:1. Bila kita ada bilangan mol natrium hidroksida 0.02 mol, manakala bilangan mol asid nitrik adalah 0.025 mol. Berdasarkan persamaan, kita dah tahu tadi bahawa 1 mol natrium hidroksida akan menetralkan 1 mol asid nitrik. Sekiranya kita mengambil bilangan mol natrium hidroksida 0.02 mol natrium hidroksida, ia akan menetralkan 0.02 mol asid nitrik. Oleh itu, kita dapati bahawa asid nitrik berlebihan. Ini disebabkan terdapat bilangan mol asid nitrik ialah 0.025, yang diperlukan hanyalah 0.02, maka terdapat 0.005 mol asid nitrik yang tidak bertindak balas. Oleh itu, kita kata asid nitrik berlebihan. Kita terus 6 kilojoule. Minta maaf, cikgu tertekan. Maka haba penetralannya ialah negatif 54.6 kilojoule. Seterusnya, soalan yang kedua. Rajah 4.18 menunjukkan suhu awal 50 cm padu asid etanoik 2 mol per desimeter padu dan 50 cm padu larutan natrium hidroksida 2 mol per desimeter padu. Di mana suhu awal tu? Pada gambar rajah. Dan suhu tertinggi larutan campuran yang dicapai juga dalam gambar rajah. Kita diminta untuk menghitungkan haba penetralan bagi tindak balas itu. Maka kita buat persamaan tindak balas antara natrium hidroksida dan asid etanoik akan menghasilkan natrium etanoat dan air. Soalan meminta kita mencari haba penetralan. Nampak tak suhu bagi suhu awal larutan natrium hidroksida, suhu awal larutan asid etanoik? Kita kena gariskan dan tentukan ketinggian suhu tersebut. Okey, kita dapat 28 darjah Celsius. Manakala suhu tertinggi adalah 40 darjah Celsius. Baik, kita selesaikan. Yang pertama adalah menghitung menghitung bilangan mol menggunakan formula mv/1000. Bilangan asid etanoik kita dapat ialah 0.1 mol. Manakala bilangan mol natrium hidroksida pula kita juga mendapat 0.1 mol. Maka 0.1 mol ion hidrogen akan bertindak balas dengan 0.1 mol ion hidroksida.
untuk membentuk 0.1 mol air. Seterusnya, kita mengira Q sama dengan MC theta, di mana M ialah 50 tambah 50 darab dengan 4.2 darab dengan perubahan suhu 40 tolak 28. Maka kita dapat 5040 Joule haba. Seterusnya, untuk menentukan haba peneutralan, delta H sama dengan peneutralan 0.1 mol ion hidrogen oleh 0.1 mol ion hidroksida akan membebaskan 5040 Joule haba. Maka, peneutralan untuk 1 mol ion hidrogen oleh 1 mol ion hidroksida akan membebaskan 5000 bahagi dengan 0.1, maka kita dapat negatif 50,400 Joule per mol ataupun negatif 50.4 kilojoule per mol. Seterusnya, persamaan termokimia di bawah menunjukkan satu tindak balas peneutralan jika 20 cm padu asid sulfurik 0.5 mol ditambahkan kepada 20 cm padu larutan kalium hidroksida 1 mol per desimeter padu, hitungkan haba yang dibebaskan dalam tindak balas serta carikan perubahan suhu. Untuk menentukan haba yang dibebaskan, kita akan cari bilangan mol asid nitrik menggunakan formula mv per 1000. Maka kita akan dapat 0.01 mol asid sulfurik. Untuk mendapatkan bilangan mol ion hidrogen, kita perlu mendarabkan dengan 2. Sebab asid sulfurik adalah asid dui base atau diprotik. Maka bilangan ion hidrogennya 2 kali ganda. Maka bilangan ion hidrogen yang ada adalah 0.02 mol. Manakala bilangan mol kalium hidroksida pula adalah mv per 1000, kita dapat 0.02 mol. Maka 0.02 mol ion hidrogen akan bertindak balas dengan 0.02 mol ion hidroksida untuk membebaskan 0.02 mol air. Seterusnya, haba peneutralan yang diberikan ialah negatif 57 kJ per mol. Maka, kita tahu bahawa peneutralan 1 mol ion hidrogen oleh 1 mol ion hidroksida akan membebaskan 57 kJ. Sekiranya kita ada 0.02 mol ion hidrogen, maka peneutralan oleh 0.02 mol ion hidroksida akan membebaskan 0.02 darab dengan 57 bahagi dengan 1. Maka kita dapat 1.14 kilojoule haba yang dibebaskan. Sekiranya kita tukar kepada unit joule, kita akan dapat 1140 joule. Maka haba yang dibebaskan apabila 0.02 mol air terbentuk ialah 1140 joule. Perubahan haba Q sama dengan MC theta, di mana M kita ialah 20 tambah 20 C 4.2 dan theta yang kita kehendaki ataupun yang kita kena cari, manakala Q ialah 1140 joule. Maka bila kita selesaikan, theta ialah 6.79 darjah Celsius. Maka perubahan suhu ialah 6.79 darjah Celsius. Okey, selamat jumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like channel Cikgu.